أسرفنا فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سهول فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سهول يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سهول فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سهول يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا
أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان يا ربنا اعترفنا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. وقال الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم إلى آخر الآية صدق الله العظيم. Terima kasih kepada semua rakan-rakan para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Pada malam ini insya-Allah saya Ustaz Nabil akan menemani anda dalam forum perdana istimewa sempena dengan sambutan Hari Wilayah kita pada kali ini. Dan dalam norma baru, ya pastinya anda berada di rumah mungkin, di jalanan mungkin, di tempat kerja mungkin. Yang penting kita bersiaran dan takkan tertinggal walaupun berada di mana sahaja. Dan terima kasih kepada anda yang menjadi penonton kita pada malam ini. Dan kita bawakan siaran terus ataupun terus menerus daripada Masjid Abu Ubaidah Al-Jarrah dari Seri Rampai, Kuala Lumpur ini. Dan pada malam ini adalah merupakan malam yang kelima forum perdana yang dibawakan sempena sambutan Hari Wilayah berturut-turut untuk sama-sama kita berkongsi pada malam ini, tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan kita nak minta semua yang menonton kita pada malam ini di Facebook terutamanya, Facebook rasmi Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan, kita nak tuan-tuan dan puan-puan klik like, kemudian share dengan kawan-kawan kita. Kalau boleh saya nak minta lah sedikit, orang kata apa, sagu hati daripada tuan-tuan lah ya, untuk tulis komen di lokasi mana yang sedang anda tonton ketika ini. Kita nak tengok mungkin daripada kawasan Seri Rampai ni, mungkin daripada Keramat, mungkin daripada Ulu Klang, mungkin juga daripada Kampung Baru, ataupun mungkin daripada Putrajaya, Labuan. Dan sudah semestinya bukan hanya dalam wilayah persekutuan, penonton kita satu dunia. Kita nak tengok tuan-tuan dan puan-puan malam ni, kalau boleh viewers kita ataupun penonton kita pada malam ni boleh reach sehingga 20,000 penonton. Like tu lagi bagus lah, cantik tuan-tuan dan puan-puan. Kita nak tengok pada malam ini. Dan istimewa malam ini tuan-tuan dan puan-puan, kita bawakan untuk anda dua orang tetamu tak asing. Satu dalam dunia lakonan, satu lagi dalam dunia dakwah di segenap lapangan. Kami bawakan kepada anda. Sebelah kanan saya Dragon. Oh, Masya Allah. Jangan tunjuk tuan-tuan. Abang Adam Kori bersama dengan kita. Assalamualaikum Adam. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah. Masya Allah.
Alhamdulillah. Tapi nampak malam ni macam taiko juga. Walaupun PKP. Walaupun PKP. Kan dia tetap taiko juga. Terus taiko ya. Yang penting terima kasih Abang Adam sudi bersama dengan kita. Terima kasih jemput. Dan saya difahamkan bahawa Abang Adam pun tak menang tangan. Satu dengan dakwah sama. Dan yang kedua walaupun PKP ni nak sambut ni sambutan Alhamdulillah tahun baru Cina ni. Alhamdulillah. Minggu depan masih sambut. Kena sambut saya. Walaupun PKP tapi tak balik kampung. Tak boleh balik. Itulah dia. Kita tetap mematuhi arahan semasa. Betul. Yang penting kita nak raikan, kita tetap raikan. Betul. Seperti mana yang sedia ada. Saya makan isang online je Ustaz. Lama. Saya ingat nak pergi makan dengan ibadah. Boleh online. Kita makan online je. Mak betul kata makan sambil menatap apa yang disemakan oleh Abang Adam. InsyaAllah. Terima kasih kepada panel kita yang pertama pada malam ini. Cukup istimewa tuan-tuan dan puan-puan. Rugi kalau tuan-tuan tak tengok sampai habis. Kalau channel-channel lain ataupun kita kata rancangan lain tuan-tuan boleh tonton, kali ini tidak ada iklan sepanjang 1 jam ini. InsyaAllah kita akan sama-sama berkongsi dengan tetamu kita. Itu panel kita yang pertama. Panel kita yang kedua juga tidak asing lagi dalam dunia dakwah, di lapangan mu'alaf, di kalangan non-Muslim, di kalangan not yet Islam Muslim, insyaAllah. Dan yang penting beliau sendiri adalah orang yang menjadi orang kata apa, anak didik kepada pendakwah-pendakwah dunia, Zakir Naik dan sebagainya. Masya Allah. Bersama saya sebelah kiri kita ni adalah Bro Syahkiri Kakula Gobinji. Wah, tepat sekali sebutan. Tepat sekali. 3 malam saya menghafal nama. Sekali nafas tu. Satu nafas tu. Kalau diangkat nikah tu sah. Sah dah. Yang penting terima kasih banyak Alhamdulillah. sudi bersama dengan kami pada malam ini, kan menerusi forum istimewa daripada Jawi ni. Dan saya difahamkan juga di antara orang yang penting dalam dakwah dan hari ini dengan NGO Global Unity Network. Global Unity Ataupun Network. singkatannya Unity. Unity. Perpaduan. Masya Allah. Bukan United Bukan United. Ingatkan Manchester United 9-0. Tak apa, malam ni kita nak sembang-sembang, borak-borak tuan-tuan. Tapi bukan sembang saja, bukan sembang kosong, tapi kita nak sembang biar sampai. InsyaAllah tuan-tuan, apa yang kita nak kongsi malam ini dengan tajuk kita Hati Gajah Sama di lapar. Sama di lapar. Tuan-tuan dan puan-puan, bukan kita nak cerita tentang gajah, kita nak cerita maksud pepatah itu. Dan malam ni kita nak tengok komen daripada tuan-tuan dan puan-puan berkongsi dengan kami. Tuan-tuan, di kanan saya adalah orang yang daripada berbangsa Cina. Sebelah kiri saya pula bukan berbangsa India tapi Sing. Atau Gujarat. Gujarat. Tuan-tuan, budaya kita ataupun orang kata bangsa kita cukup kaya di Malaysia ini. Rugi kalau kita tidak bersama dengan mereka. Dan untungnya wilayah persekutuan yang menempatkan, boleh dikatakan keseluruhan lah masyarakat kita di Malaysia ni, hatta daripada Sabah Sarawak juga menjadi penghuni di wilayah ini. Jadi kita beruntung tuan-tuan dan puan-puan, malam ni kita nak tengok apa yang mereka nak sampaikan kepada kita. Dan yang penting saya nak minta sahabat-sahabat saya yang penonton di rumah pada malam ini, kan, secara Facebook, dan saya yakinlah kita duduk saja-saja sambil buka gadget ni, boleh tengok tuan-tuan. Saya nak minta komen, dan kalau ada yang tak berapa clear, tolong bagi tahu kepada kami. Kita akan tengok sentiasa apa respon daripada tuan-tuan dan puan-puan. Yang penting juga kata panel-panel tadi, kalau dapat ada soalan spontan, insya-Allah mereka cuba untuk menjawabnya. Harap berpuas hati sebab masa kita terhad. Baik tuan-tuan dan puan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, saya tak nak lengahkan masa. Pusingan pertama saya buka dengan panel kita yang pertama sebelah kanan. Abang Allah, masya-Allah. Saya nak kongsi cerita sikitlah. Sebut tentang gajah tadi kan. Saya mula-mula dapat tu, tajuk ya betul ni. Dalam surah Al-Fil ni. Apa? Gajah. Tapi kita bukan nak cerita tentang gajah, kita nak cerita tentang intipati pepatah tadi. Mungkin Abang Adam sebagai orang kata warga negara Malaysia, banyak negeri dah, daripada lahir sampai hari ini duduk di Kuala Lumpur. Mungkin ada yang boleh kita ambil pengajaran ataupun kita nak kongsikan daripada pepatah tadi. InsyaAllah. Silakan mana. InsyaAllah. Tak dapat jawab, kita kena lapar ni Ustaz. Kita lapar sama-sama. Sama-sama lapar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa musallin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amin. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiun alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Moderator dan guru yang saya hormati, yang saya muliakan, Ustaz Nabil, dan panel yang saya hormati iaitu Bro Syah. Kita dah banyak kali dah kita berforum lah. Masya-Allah. Last kita jumpa pun tak tahu dalam 4-5 tahun yang lepas. 4-5 tahun agak-agak lah jauh sangat tu. Okey, alhamdulillah.
masa dalam PKP ni kita harus patuhlah pada SOP. Bukan kita takut pada SOP, kita takut pada Allah. Cuma kita kena ikut SOP supaya kita jaga kita jaga orang lain. Pendek kata, kita jaga Allah, Allah jaga kita. Betul. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ialah kita hidup dalam bermasyarakat. Okey. Berbilang bangsa, warna kulit, bahasa, budaya dan agama. You know, kita perlu ada sikap saling membantu. Okey, contohlah sekarang ni kita tengok di belah utara banjir, di Johor banjir, di Pahang banjir. Ada tak kita fikir apa yang diorang fikir? Ada tak kita rasa apa yang diorang rasa? Sampai rumah tenggelam, betul, tak betul. nampak rumah. Naik bot, lalu bot, orang tu boleh kata ini rumah siapa? Ini rumah siapa? Ini rumah, padahal kita tak nampak ni. Betul. Kita atas bumbung ni, dalam bot atas bumbung kita tak tahu siapa ni. Dia boleh tunjuk ini rumah siapa, ini rumah siapa. Bayangkan dah berapa lama dia duduk kat sana. Tapi kita nak serapkan diri kita pada diorang, kita tak boleh, Ustaz. Kita tak tahu apa diorang rasa, kita tak tahu diorang apa diorang fikir, diorang stres ke, diorang tertekan ke, kita tak tahu. Kan? Tapi apa kita boleh buat? Kita tak mampu nak bagi kewangan, tak mampu nak bagi sumbangan. Doalah, Ustaz. Betul. Ad-doa silahul mu'min, Ustaz. Betul ya? Betul. So itulah senjata yang kita ada kalau kita tak mampu sekalipun lah, kan. Tapi sejujurnya saya sedih sebab apa? Tak dapat nak bantu, Ustaz. Allahu Akbar. Kita tak mampu nak bantu. Kan? Dengan PKP ni kita nak keluar pun tak boleh, kita nak buat apa pun tak boleh. Tapi apa yang saya boleh bantu adalah saya tengok mana yang banjir, kita share. Saya gunakan saya punya Facebook ataupun saya punya IG. Yang orang kata taklah ramai sangat, saya punya IG adalah dalam 800. Masya-Allah. Taklah banyak, kan. Tapi sekurang-kurangnya saya share, Ustaz. Sungguh. Orang tengok, orang bagi sumbangan, tapi bukan Allahu kasih. Akbar. Dia terus kepada yang memerlukan. So itu yang saya boleh buat. Tapi saya cuba juga untuk kutip sumbangan untuk asnaf-asnaf mualaf yang terkandas, yang memerlukan bantuan, tapi tak ada sokongan, Ustaz. Tak dapat orang kata apa, kutipan tak membantu, Ustaz. You know, jadi saya tak boleh nak buat apa. Tapi itulah niat saya, inna amalu biniat. Itu niat saya dengan Allah lah, Ustaz. Kita dengan manusia kita tak boleh nak buat apa, tapi jangan putuslah kita, jangan putus asa dengan Allah, biar putus asa dengan manusia. Allah. Ini saya, Ustaz. You know, tapi sebenarnya saya dah putus asa lah dengan manusia ni, dengan nak bantu ni. Saya. Tapi jangan putus asa dengan Allah. Tapi itulah yang saya buat. Allah jadikan saya popular, jadikan saya banyak follower ada sebab. Bukan untuk suka-suka, bukan untuk menghentam orang, bukan untuk menunjuk bangga kita ada banyak follower, tetapi follower kita tak ada dapat manfaat daripada kita apa yang kita nak share. You know, kalau kita share satu ayat macam Nabi kata, you know, orang kata apa, sampaikan walaupun satu ayat, cukuplah satu ayat tu diamalkan. Kita pun dapat tumpangan sikit pahala. Betul. Tak banyak sikit, kan, dia tepis sikit. Jadi depan Allah adalah jawapan sikit, ya Allah aku dapatlah tempias sikit pahala. Kuranglah sikit saya punya dosa. Ya Allah. Yang penting itulah. So macam itulah saya mengharapkan orang-orang di luar sana yang sedang menonton live sekarang ni, walaupun follower saya tak ramai, tapi tolonglah kita, tolong sama kita. You know, kalau tak mampu nak bagi apa-apa sekali, walaupun 10 sen, doalah. Sebab Allah dengar doa kita, kan. Allah dengar rintihan kita. Allah suka kita berdoa dan Allah suka kita merintih. Allah jealous kalau kita tak doa. Sungguh Allah sangat jealous kalau kita tak ada doa minta pada Allah. Sedangkan Dia yang cipta kita, Dia yang tahu kita. Kan? Tak ada siapa yang tahu dalam lubuk hati kita melainkan Allah SWT. Allahu Akbar. Masya-Allah, tabarakallah. Jadi tolonglah kawan-kawan, saya ni bukanlah pandai sangat, tak adalah ilmu, tauliah pun tak ada. Allahu Akbar. Tapi tiba-tiba orang bagi saya pangkat jadi ustaz. Kan? Saya baru nak pegang kunci ni, baru nak start.
Tapi tolonglah saya start. InsyaAllah. So insyaAllah kita ini orang pertama. Saya rasa sangat bangga datang sini dengan murabi yang saya hormati, yang saya muliakan. Dan Ustaz, sebenarnya saya menangis masuk masjid Ustaz. Allahu Akbar. Dah lama tak dapat masuk masjid. Allahu Akbar. Dah lama tak dapat solat jemaah Ustaz. Ya saya. Menangis saya Ustaz. Dapatlah saya lepas rindu saya dapat masuk dalam masjid, walaupun tak ada jemaah kat sini, kita live. Tapi sekurang-kurangnya saya dapat rasalah dalam masjid ni, ya Allah, masya-Allah. Ya Rabb. Allah makbulkan doa saya Ustaz. Saya sangat rasa gembiralah Ustaz dapat sujud dekat dalam masjid ini Ustaz. Allahu Akbar. Masya-Allah, doakanlah kita dapat semua masjid ataupun surau di Malaysia ni buka untuk semua jemaah. Amin insya-Allah. Terima kasih Abang Adam. Satu permulaan yang cukup baik dan indah daripada apa yang disampaikan kepada kita hari ini. Tuan-tuan dan puan, sahabat yang dirahmati Allah sekalian, benarlah Allah Subhanahu Wa Taala tidak menciptakan kita ni sia-sia. Bahkan Allah mendatangkan ujian itu juga adalah untuk menguji iman kita. Bukan hanya nak dilihat bahawa kita sebagai orang yang namanya manusia, bahkan kita sebagai Muslim dibiarkan begitu saja. Sebab tu Allah sebut hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah kamu menyangka, manusia itu menyangka bahawa bila kamu menganggap bahawa diri kamu adalah orang beriman, maka kamu akan dibiarkan, tidak akan diuji. Tuan-tuan dan puan, sahabat rahimakumullah sekalian, ujian ada tahap-tahapnya. Macam Abang Adam kata tadi, saat diuji, di mana nilai kita sebagai seorang Muslim, bukan hanya Muslim, tapi kita sebagai manusia yang prihatin terhadap manusia lain. Inilah satu masyarakat yang nak dididik sama-sama. Dan hari ini kita nak bicara tentang hati gajah sama dilapah. Bagaimana perasaan itu untuk kita ungkapkan bersama. Kalau banjir di Pahang, Kelantan, Terengganu, Johor, lepas tu mana lagi, mungkin kena sikit Perak kan. Bayangkan kita hari ini di kampung kita, tempat kita, taman kita tak banjir. Bagaimana mereka yang lain hilang 100%, total loss. Rumah, kereta tenggelam, bumbung macam Abang Adam kata tadi. Lalu ni rumah Pak Cik Mat, ni rumah Pak Cik Abu. Boleh tahu kan tu? Berarti keakraban itu. Kita rumah masuk taman, sebelah rumah meninggal, kita pun tak tahu. Sampai orang dah WhatsApp dah. Rumah mana ni? Tengok alamat macam kenal, rumah sebelah. Tuan-tuan maaf sebutlah, ini bicara tentang keadaan kita sama-sama perlu bekerjasama, insya-Allah, sebagai mukadimah yang baik. Dan saya tengok malam ni Abang Adam, Bro Syah, kita ada kawan-kawan kita yang menonton, antaranya Tok Man daripada Tamu Hotel Kampung Baru, suara clear dia dah. Alhamdulillah. Kemudian pula Umi Nadira, dia kata alhamdulillah clear dari Alam Damai. Masya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih. Yang lain dia hanya alhamdulillah. Pengarah, Datuk Pengarah pun tengok. Masya-Allah. Terima kasih Datuk. Terima kasih Datuk. Datuk terbaik Datuk. Datuk Pengarah jari dapat sendiri. jumpa Datuk kat sini malam ni. Sepatutnya. Tapi Datuk ada hal yang tak dapat dielakkan. Nampak macam mana kan? InsyaAllah Datuk, doakan saya Datuk, doakan kami. Amin insya-Allah. Datuk. Amin. Tak dapat Datuk Gelaran, dapat Datuk Gelaran anak. Betul nantilah kan. Okey, dan kita tengok ramai yang memberikan respon di sini. Masya-Allah, tabarakallah. Terima kasih pada tuan-tuan dan puan. Kita nak berkongsi rasa malam ini. Itu sebagai mukadimah bagaimana Abang Adam kongsikan apa yang perlu kita describe ataupun kita nak kongsikan berkenaan dengan maksud pepatah itu tadi. Baik, Bro Syah, kita sebut tentang, kita kata masyarakat kita yang berlatar belakangkan pun dengan kepelbagaian yang tersendiri daripada agamanya dan budayanya. Sudah pasti di sana Malaysia kita, kalau diperhatikan, sebenarnya masyarakat luar rasa kita istimewa lah Malaysia ni. Berbanding sebagai contoh, macam saya mengaji di negara Arab, di Mesir, satu bangsa, semua Arab. Walaupun kita kata yalah anutan agamanya mungkin berbeza, tetapi bangsanya satu, Arab. Kita alhamdulillah. Contoh saya tengah orang panggil manggil sikitlah. Abang Adam langsat, putih sikit langsat. Bro Syah manggil lah. So bila cantum sekali tuan-tuan dan puan, cantik jadi teh susu. Bukan kopi susu, teh susu. Maksudnya cantik tuan-tuan, sedap tuan-tuan. Berarti itulah dia suasana kita di Malaysia. Betul. Bro Syah, dalam keadaan kita kata kita tengok suasana hari ini, saya suka sangat apabila Abang Adam dengan Bro Syah isu-isu berkenaan dengan kemanusiaan. Terutama kalau kita sebutlah beberapa individu yang mengambil inisiatif untuk membantu. NGO datang ke depan untuk membantu. Di samping saya yakin di sana sudah ada bantuan awal datang daripada pihak Jabatan Agama Islam, datang daripada kerajaan negeri, datang daripada pihak-pihak berwajib untuk membantu. Tetapi di sana dilihat bahawa kerjasama itu datang bukan kira tentang wang ringgit. Mereka kira tentang humanity, kemanusiaan. Yes. Macam Abang Adam sebut tadi.
Di sini saya nak minta Bro Syah kongsi dengan kami sikit. Bila sebut tentang budaya dan kepelbagaian yang kita katakan tadi ni, kunci dalam kesatuan itu. Sebab kita bimbang satu isu timbul, kita saling nak berbalah, kita saling nak menyalah. Kita nak tengok apa kunci kesatuan kita, yang kita ni ada ramai dengan kepelbagaian latar belakang yang kalau kita yakin boleh bergabung cukup kuat Malaysia ini. Sangat. Betul. Saya percaya. Mana kunci tu? Kita nak tengok kunci utama yang hilang tu. Sila Bro Syah. Dah kunci dia. Kunci. Itu kunci kereta tu. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala ahli wa sahbihi ajma'in. Kepada moderator kita Ustaz Nabil yang sangat kita sayang, dan juga rakan panelis kita saudara Adam Kori. Okey. Walaupun dalam seminggu lagi selamat tahun baru Cina. InsyaAllah. Alhamdulillah. Okey. Dan juga kepada para penonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harap-harap semua berada dalam keadaan sihat dan selamat insya-Allah. Dan bagi mereka yang ditimpa dengan ujian ataupun musibah, sama-samalah kita doakan dipermudahkan urusan mereka insya-Allah. Amin. Baik, soalan yang sangat menarik. Okey, tentang kepelbagaian, perpaduan dan sebagainya. Kalau kita lihat Malaysia ini adalah negara majmuk. Maksud kita negara majmuk ni terdiri daripada pelbagai bangsa, pelbagai suku kaum, pelbagai agama, dengan budaya, dengan adat resamnya sendiri. Kalau kita lihat barisan panel kita pada hari ini pun, okey, ada India, ada Cina. So biasanya kalau India campur dengan Cina, kita dapatlah Melayu. Kalau kahwin campur ya. Okey. So ini sendiri menunjukkan dalam forum ini adalah bagaimana kita boleh bersatu hati walaupun berbeza bangsa. Dan tidak kita lupakan dengan kaum-kaum yang lain, termasuklah di Borneo. Betul. Okey, di Malaysia Timur contohnya, daripada Sabah, daripada Sarawak, termasuklah Iban, Bidayo, Kadazan, Dusun dan sebagainya. Termasuk orang-orang asal di Semenanjung juga. Betul. Kita dapat berbagai kaum, alhamdulillah. Namun begitu, lebih 60 tahun kita merdeka, kita hidup aman damai tau cara umumnya. Cara keseluruhannya kita hidup aman damai, dan ini adalah satu keistimewaan negara kita, negara Malaysia, walaupun adalah insiden terpencil di sana sini. Itu aja. Yang keduanya, kita ambil ayat Quran sendiri dalam surah Hujurat, surah nombor 49 ayat nombor 13. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, wahai manusia, kami jadikan kamu daripada satu pasang lelaki dan perempuan, iaitu merujuk pada Nabi Adam dan Hawa alaihissalam, dan dijadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, supaya kamu saling kenal, mengenal antara satu sama lain. Bukan kita bergaduh satu sama lain, tetapi saling mengenali. Dan yang paling mulia di sisi Allah adalah yang berbangsa Melayu. Betul ke? Tak ada, bukan. Yang paling mulia ni bangsa Arab ke? Bukan. Bukan bangsa Cina ataupun bangsa India, tidak. Yang paling mulia ni adalah orang yang bertakwa. Allah melihat pada takwa kita, bukan lihat pada bangsa kita. Dan kalau kita lihat ni, kita semua dicipta oleh Allah SWT. Mungkin satu perkara yang orang tak berapa perasan, bangsa Cina ni kalau kita kaji betul-betul, mereka ni adalah keturunan Nabi. Termasuk Adam Kori adalah keturunan Nabi. Kalau saya bagi bukti, boleh. Bangsa Cina ni adalah keturunan Nabi Adam alaihissalam. Betul kan? Saya nak dengar tu. Yalah, semua manusia keturunan Nabi Adam kan. Sebab Nabi silsilah. Betul kan? Berarti setiap manusia ni, okey, cara teknikalnya adalah keturunan Nabi. Betul. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, kenapa kita ni jadi berbangsa-bangsa? Disebut juga dalam surah Ar-Rum, surah nombor 30 ayat nombor 22. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, antara tanda-tanda kebesaran dan kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan kejadian ciptaan langit dan bumi, dan juga dijadikan perbezaan dalam bahasa kita dan warna kulit. Berarti kita hari ini berbeza dari segi bahasa kita, warna kulit, semua tu ciptaan Allah SWT. Jadi inilah yang kita raikan. Dalam bahasa Inggeris kita biasa sebut unity in diversity. Kesatuan dalam pelbagaian. So Islam dah memang mengajar kita. Jadi apa yang kita perlu lakukan adalah membina jambatan antara satu sama lain, dan meruntuhkan tembok-tembok pemisah. Sungguh? Okey, mana-mana tembok-tembok pemisah kita runtuhkan, dan kita cari jalan bagaimana kita boleh bina jambatan antara satu sama lain. Sungguh. Okey, dan satu daripada cara, sebenarnya ada banyak kunci. Pada malam ni saya nak sentuh satu kunci. Okey, kuncinya saya nak sebut ialah sebagai seorang Islam, sebagai seorang Muslim, kuncinya tidak lain tidak bukan adalah berdakwah. Kita perlu berdakwah. Hari ini kalau kita lihat, boleh jadi ada bangsa lain
ada kaum lain, ada daripada penganut agama lain, mungkin mereka ada pandangan prejudis kepada Islam adalah disebabkan oleh salah faham. Jadi bila kita berdakwah adalah tujuannya membetulkan salah faham tadi. Okey, mungkin kita ada juga penonton daripada kalangan yang bukan beragama Islam. Biar saya jelaskan. Bila kita sebut orang Islam perlu berdakwah, bukan bererti kita pergi convert orang lain masuk Islam. Sebagai manusia, saya tak boleh nak convert siapa-siapa pun, tak dapat. Saya tak ada kuasa nak convert orang. Ini juga disebut dalam surah Al-Baqarah surah nombor 2 ayat 272. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, bukan kamu yang bertanggungjawab untuk beri hidayah. Allah yang bagi hidayah pada siapa-siapa yang dihendakinya. So bila kita kata berdakwah, bererti kita menyampaikan penerangan, mesej apa itu ajaran Islam yang sebenarnya, supaya sahabat-sahabat kita yang bukan beragama Islam memahami Islam aja apa. Tetapi pada waktu yang sama, kita sebagai seorang Muslim pun kena ambil tahu, pun kena belajar kepercayaan mereka, pantang larang mereka. Dia kena two way. Kita jangan harap orang lain saja belajar tentang Islam, tetapi kita tak memedulikan kepercayaan mereka ataupun pantang larang mereka. Namun begitu, bila kita kata tentang berdakwah, cerita pasal agama, dia ni sensitif. Maka dia ada garis panduan. Dan antara garis panduan yang diberikan dalam Al-Quran sendiri, dalam surah An'am surah nombor 6 ayat nombor 108, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, janganlah kamu mencerca apa yang mereka sembah selain dari Allah. Nescaya mereka mungkin kembali mencerca Allah dengan melampaui batas tanpa ilmu. Bererti dalam kita berdakwah, jangan kita condemn agama lain, tetapi perbincangan ini adalah untuk mencari persamaan. Kenapa saya kata cari persamaan? Dalam surah Ali Imran surah nombor 3 ayat nombor 64, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Yang bermaksud, katakan kepada ahli kitab, ta'alau, marilah kepada kalimah-kalimah yang bersamaan antara kami dan kamu. Allah suruh kita fokus pada persamaan, bukan perbezaan. Sekarang bila kita berdakwah dengan orang yang bukan beragama Islam, kalau kita mula-mula kita cerita tentang perbezaan, apa yang akan berlaku? Pergaduhan, konflik. Tapi kalau kita fokus pada persamaan, dia akan jadi muhibah, lebih harmoni. Dan persamaan apa yang kita nak cari? Allah na'budu illallah, iaitu tidak ada yang layak disembah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita ambil contoh sikit. Okey. Apa yang kami lakukan di NGO kami, iaitu Global Unity Network sebagai contoh, dan ada banyak lagi NGO lain pun buat kerja-kerja yang sangat bagus. Okey, kita selalu buatkan program-program interfaith, antara agama. Kita buat dialog antara agama, supaya kita saling kenal mengenal antara satu sama lain. Kita akan buat program-program dan kita akan jemput pemimpin-pemimpin daripada agama-agama lain, termasuklah daripada agama Kristian, daripada agama Hindu, daripada Buddhis, daripada Taois, daripada Bahai, daripada Sikhism, pelbagai. Dan kita bincangkan pelbagai-bagai isu semasa. Sebab masing-masing bangsa, masing-masing agama, rakyat Malaysia, kita nak mencari kedamaian, kita nak mencari penyelesaian. Lebih-lebih lagi dalam keadaan sekarang ni, dalam musibah COVID-19, pandemik ini, sangat-sangat memerlukan kita ni saling bantu-membantu antara satu sama lain tanpa melihat latar belakang yang berbeza. Sebab kita semua ni adalah manusia, humanity, kemanusiaan, saling kita bantu-membantu. So ini secara ringkas, okey, apa yang kita boleh buat. Dan saya bagi satu contoh dan kita tutup. Okey, saya bagi satu contoh. Okey, sekarang ni kita sebagai orang Islam, bukan waktu COVID-19, waktu yang biasa dulu, bila kita buat kenduri, kita buat jamuan, kita akan ajak kawan-kawan kita daripada agama lain, bangsa lain datang ke rumah kita, ataupun kita buat majlis di pejabat atau apa-apa. Dan bila kita buat jamuan ini, kita ajak kawan-kawan Hindu kita datang, tetapi kita hidang daging lembu. Okey, contohnya masa hari raya atau sebagainya, ada rendang daging lembu sebagai contoh. Orang-orang Hindu ni, mereka ni kalau kita lihat rata-rata mereka tak makan daging lembu. Mereka anggap lembu tu sebagai suci, sebagai ibu sebagai contoh. Okey, so apa yang berlaku ialah kita jemput mereka. Orang India ni bila datang makan, mereka ni pantang jumpa kari. Kalau tengah ambil nasi, ada kari, dia bau kari, dia akan tambah nasi awal-awal. Lepas tu bila nak ambil kari, rupanya kari daging lembu. Tak jadi ambil kari, nak ambil sayur. Sayur pun campur dengan daging. Last makan nasi dengan belacan. Tu tapi dia tak komplain. Dia makan, ataupun dia makan buah-buahan saja.
Sekarang kita terbalikkan cerita. Okey. Katakan kita sebagai orang Islam, orang Melayu, pergi ke rumah kawan kita yang non-Muslim, dia hidang makanan semuanya halal. Makanan tu semuanya halal. Kemudian tiba-tiba di tengah-tengah dia letak baby babi barbecue. Okey? Dia letak kinzi panggang tengah-tengah. Apa akan berlaku kepada kita? Rata-rata orang Islam kita mukanya akan jadi masam. Mulutnya muncung lebih panjang daripada cincurut. Dalam hati dia menyimpan-nyimpan. Celaka punya orang, tak guna punya orang. Kau tahu kita tak boleh makan babi, kau hidang juga babi punya orang. Dia rasa marah. Seperti mana kita tak suka kalau ada orang hidang babi kepada kita, janganlah kita buat benda yang macam tu kepada orang lain. Walaupun daging lembu tu bagi kita halal. Okey? Tetapi kita hormati mereka. Kita hormati mereka, kita lihat apa pantang larang mereka dan sebagainya. Ini baru satu contoh. So di sini dalam kita nak mendapatkan perpaduan, kuncinya ialah saling kenal mengenal, saling memahami, dan satu perkara yang kita selalu dengar adalah toleransi antara agama, antara kaum. Tapi toleransi artinya apa? Toleransi secara ringkas bererti saya tak suka apa yang kau buat, tapi aku sabar je lah. Itulah toleransi. So kita kena berubah daripada toleransi kepada acceptance, penerimaan. Kita menerima mereka. Tetapi menerima saja pun tak cukup. Kita kena naikkan sampai jadi respect. Kita menghormat. Sebab apa? Kita hanya boleh hormat seseorang kalau kita kenal dia. Kalau kita tak kenal dia, kita tak boleh nak hormat. Tetapi kalau nak menerima, orang tak kenal pun kita terima. Betul. Jadi untuk respect, kita kena saling kenal mengenal. So marilah kita ni, tak kira latar belakang kita, bangsa apa, agama apa pun, marilah kita sebagai rakyat Malaysia sama-sama kita menjadikan negara Malaysia ini makmur dengan saling hormat, menghormati antara satu sama lain. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Bro Syah. Itu sebagai sedikit orang kata perkongsian dakwah yang dilakukan oleh pihak NGO-nya. Pun begitu dalam apa yang disebut tadi sebenarnya ada kebenarannya. Kita dari sudut kita nak memahami orang, terutama kita nak accept, kita nak terima. Itu susah tuan-tuan. Kita rasa yang kita buat ini dah sempurna. Bayangkan orang lain nak menerima hakikat kesempurnaan kita. Begitu juga dengan orang lain. Bagus bila Bro Syah buka sikit ruang ini untuk kita lihat, inilah dia wilayah yang cukup luas untuk kita sampaikan Islam, bukan hanya bercakap tetapi untuk melaksanakannya. Bila Bro Syah sebut tadi, saya teringatlah bila sebut dalam keadaan kita nak kena menghormati. Tuan-tuan dan puan, sahabat-sahabat rahimakumullah sekalian, tengok baginda Nabi SAW, jiran kiri dan kanan, depan dan belakang bukan semuanya Muslim. Ada Yahudi, ada kaum kafir Quraisy dan sebagainya. Latar belakang mereka berbeza. Tetapi bagaimana Nabi SAW menyantuni mereka? Senyuman, memahami hakikat mereka dengan budaya dan cara makan mereka. Tetapi Nabi nak larang sebab itu adalah budaya mereka. Dan dalam agama mereka pun mereka tahu mana boleh dan mana tak boleh. Hakikatnya ialah bagaimana kita nak menyampaikan Islam dan mesej yang baik. Hari ini kena tepuk dada tanya iman masing-masing. Bukan tepuk dada tanya PKP bila nak habis. Tak selesai tuan-tuan. Jangan marah pihak kerajaan, marah diri sendiri kalau kita tak berubah. Allah dah sebutkan kan dalam Quran, Allah sebutkan bahawa innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Hari ini perubahan itu walaupun didatangkan ujian, kita jangan marah dengan norma baru. Sana tak boleh pergi, sini tak boleh buat. Jangan marah. Apa yang kita boleh buat? Selagi kita boleh hidup, kita boleh usahakan. Sebab tu orang selalu buat perumpamaan, cacing dalam tanah pun boleh hidup. Dia kata ingat kita makan cacing. Bukan, betul. Nak sebut kita makhluk Allah yang OKU tu pun kan, tak ada tangan, tak ada kaki kan, tapi boleh hidup dalam tanah. Ini kan pula kita yang boleh cari sesuatu dan kita boleh simpan, kita boleh tanam di atas tanah tu untuk dapatkan hasil. Baik. Tadi saya minta sahabat-sahabat kita di luar sana untuk bagi respon. Masya Allah, ramai yang tulis kita pun di Facebook. Antaranya ialah Rashila daripada Setapak Jaya, dia kata bagus Alhamdulillah. KPPK pun ada Ustaz Hanifuddin menonton kita. Kemudian daripada Manjung, Perak, clear katanya. Albi Munir daripada Saratok, Sarawak, dia kata clear. Sarawak. Lepas tu pula yang menarik tadi saya terbaca, dia kata daripada Seri Rampai ke Aman, suara dan siaran jelas. Aman mana? Jordan Aman Jordan. Masya Allah, Masya Allah. Maksudnya kita dah seberang keluar negara ni, walaupun kita tak boleh keluar negara, tapi dengan online ni kita dah sampai dah. Dah sampai dah. Masya Allah, terima kasih. Jazakumullah khairan. Yang penting yang kita nak minta, macam bro sebut tadi, di antara konsep penyatuan dan konsep kita nak bekerjasama,
mudah je tuan-tuan. Tuan-tuan kalau tak mampu nak jadi seorang pendakwah hebat macam Berusyah, tak jadi pelakon yang hebat, superstar macam apa ni, Dragon atau Abang Adam ni, tuan-tuan, kita jadi diri kita, iaitu kita menjadi orang yang mengikuti kuliah-kuliah agama, dan kalau tak boleh menyampaikan agama, kita sampaikan kuliah tadi dalam bentuk yang baik, iaitu kita share, kita kongsi, dan kita bagi satu pengajaran kepada rakan-rakan. Malam ni saya nak minta sahabat-sahabat saya, tolonglah share seberapa banyak yang boleh, sebab kita nak promote dakwah ni dengan mudah. Sebab tu orang kata kan, nak masuk syurga ni mudah, tapi mereka tak tahu jalan dia. Jalan dia macam ni lah. Tuan-tuan tak boleh datang masjid, tuan-tuan tengok kami live ni, kami 3 aja dengan kru, ada cameraman, ada seorang, ada pembantu kami, lepas tu ada Bilal masjid. Itu je yang ada dalam ni. Jadi tak ramai tuan-tuan. Yang penting anda berada di mana menjadi penonton kami, dan saya tengok setakat ni penonton yang sedang live menonton kita adalah lebih kurang 298 orang yang tengah live. Kadang-kadang naik dari 300 tadi dia turun. Tak apa, kita nak tengok malam ni dapat viewers 20,000. Insya-Allah. Pecah panggung orang kata. Insya-Allah. Baik. Itu pusingan yang pertama, dan kita nak masuk pusingan kedua. Tuan-tuan, kita ada masa lebih kurang 1 jam. Berarti kita dah habis setengah jam. Kita masih berbaki setengah jam, 30 minit saja lagi. Kalau ada tuan-tuan nak tanya ataupun apa-apa nak bagi respon, saya cuba baca dan saya petiklah mana-mana yang terpilih untuk Abang Adam dan juga Berusyah, kita bagi pandangan. Baik, kita masuk pada pusingan kedua. Abang Adam, minggu depan ni nak sambut Hari Raya no? Nak sambut Hari Raya ni kan. Saya bila terlibat dengan mualaf, banyak benda baru yang saya baru belajar. Barulah berasa macam, oh aku tak boleh jadi ustaz lagi nampak gayanya. Sebab bang ustaz dalam dunia dakwah dengan mualaf, terutama sahabat-sahabat kita yang baru kenal tentang Islam. Memang saya kagum sungguh mana. Dari sudut orang kata apa, istiqamah mereka, perjuangan untuk kekal dalam agama, bahkan nak berdepan dan nak menyampaikan kebenaran kepada ahli keluarga. Itu memang satu perjuangan yang hebat lah. Saya yakin memang kita ni yang namanya Muslim daripada awal keturunan ni rasa tak ada cabaran tu. Tapi mualaf, Masya Allah tabarakallah, ujiannya besar. Baik Abang Adam, saya pun nak minta Abang Adam kongsi lah. Sebab bila sebut tentang sambutan Tahun Baru Cina, mereka duk nampak main meracunnya. Lepas tu ada naga. Kan? Itu je. Tarian naga tu. Jadi dia tak nampak benda lain yang mungkin ada kesamaan. Mungkin ada yang di dalam Islam pun menitik beratkan perihal, kita katakan, untuk kita menjadi satu keluarga yang mahabbah, yang bahagia. Dalam masa yang sama nak jadikan satu community kepada orang lain dengan konsep dakwah tu. Walaupun kita kata dalam budaya, tapi mungkin ada yang sesuai dengan, ataupun kita kata kesamaan dengan Islam, untuk dipertontonkan kepada sahabat-sahabat. Jangan nampak benda tak elok je. Sudah pastinya ada di sana sesuatu yang elok dalam agama untuk mengajar penganut-penganut dia. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakwah yang paling susah adalah dakwah keluarga sendiri. Allahu Akbar. Sangat susah. Ya, Ustaz, saya percaya ini dan saya tahu benda ini, Ustaz. Ya, saya. Okey. Saya ramai yang anggap saya ini tempat rujukan, Ustaz. Allahu Akbar. Ramai yang DM saya, ramai yang PM saya tanya, saya dah masuk Islam tapi tak tahu macam mana menghadapan dengan keluarga. Ada yang kata saya dah kena buang keluarga, kena buang kerja, kena dipulaukan kawan-kawan, tak ada income, tak ada apa. Ya, saya Allah. Sebatang orang kata apa, tak ada apa lah, Ustaz. Tak tahu nak bagaimana, dia tak ada arah nak bagi. Lepas tu dia salahkan Islam. Allah. Dia kata, ya Allah, susahnya aku masuk Islam. Kalau aku tak masuk Islam ni, aku tak jadi macam ni, dia kata. Ya Rab. Okey, saya cakap dengan dia, saya bukan ustaz dan saya belum ada tauliah. Saya tak ada tauliah pun. Tetapi sebagai kawan, sebagai sahabat seorang Islam, saudara baru, saya kongsilah. Ya, saya. Okey, kita masuk Islam, Allah bagi hidayah ni pada sesiapa yang Allah kehendaki, berbeza. Sangat berbeza. Ya, saya. Contoh saya lah. Saya masuk Islam, saya rasakan setahun, Ustaz. Setahun? Kenapa saya rasakan setahun? Sebab benda-benda ni lah yang kita kena hadapi ni. Ya, saya. You know, bila saya rasakan setahun, orang tak tahu lagi, orang suka kat saya tak? Saya pergi mana pun, okey, alhamdulillah boleh. Tapi bila saya dah bersedia, saya bagi tahu dekat masyarakat yang saya dah masuk Islam, masyarakat yang hentam saya, Ustaz. Allahu Akbar. Bukan mak-mak saya tahu. Bukan keluarga saya, bukan abang adik saya, bukan. Ya, masyarakat yang hentam saya. Allahu Akbar. Engkau ni masuk Islam sebab nak kahwin. Engkau ni masuk Islam sebab kau nak duit. Allahu Akbar. Kau ni masuk Islam sebab nak bumi putera. Ya Allah. Okey, semua hentam macam itulah. Tapi Ustaz, Allah pelihara saya. Saya dengan keluarga saya macam ni, Ustaz. Ya Rab. Saya dengan adik saya macam ni, Ustaz.
tak pernah bertengkar, tak pernah bergaduh, Ustaz. Allahu akbar. Saya bawa balik isteri saya, isteri saya cium tangan mak saya, peluk mak saya, cium pipi. Mak saya suka. Sebab ini bukan budaya Cina. Budaya orang Islam. Allahu Sebab akbar. orang Melayu dia bila bercakap dia berkias. Ya. Dia ada adab, dia ada akhlak dia. Dia bila jumpa orang tua macam mana. Lalu pun seboleh-boleh kalau merangkap Ustaz. Betul ya? Dia kalau boleh pancung, boleh potong tu, Ustaz. Tak ada sekarang ni, tak ada lah. Lari tak ada. Sekarang ni dia joget. Dia tak pancung-pancung lah. Budaya tak ada, dia main TikTok lebih lah. Ini memang jahanam lah. Budaya kita kena terapkan lagi. Jalan kita kena hormat orang tua. Walaupun dia bukan orang tua, tapi kita lalu depan dia, kita kena hormat. Betul. So mak saya suka, adik-beradik saya suka. Cuma saya awal-awal tu, masa kahwin tu, saya tak tahu. Semua orang saya sapu salam. Semua orang sapu salam. Kakak ipar saya, kak adik ipar saya, kak biran, kak apa, kan semua sapu salam. Ya saya. Sampai satu tahap isteri saya pegang, yang ini tak boleh salam. Ini tak boleh salam. Itu yang asal semua tak boleh salam. Kan? Okey, dia biasa je. Yang haram. Sebab dia bukan mahram. Kita boleh kahwin dengan dia. So kita tak boleh salam dengan dia. Yang boleh salam mak dengan ayah je. Dua orang dia tak puas lah. Tak puas lah, tak dapat salam semua orang. Tapi itulah budaya orang Islam. Bila jumpa mak saya nampak bezanya dan kelebihannya orang Islam. Inilah dia, datang dengan hormatnya, dengan adabnya, dengan akhlaknya, bercakap, berhias. Walaupun walaupun saya dah masuk Islam, tapi mak saya tetap mak saya. Saya dulu, Ustaz, sebelum saya balik fitrah, saya Cina, Ustaz. Selepas 13 tahun, Ustaz, magic je, Ustaz, saya masih Cina. Pelik kan? Magic dia saya masih Cina. Macam mana tu, Ustaz? Tapi kenapa orang cakap bila masuk Islam, masuk Melayu, Ustaz? Sentiasa soalan ni akan timbul. Ya saya, betul. Bila masa saya kadang bila saya online dengan murabi saya, Ustaz Rosdi, Ustaz Fakhruddin ataupun dengan Ustazah Asma, masuk Islam bukan masuk Melayu ke? Okey, dia yang peliknya, saya ada satu hari saya pergi Johor. Rombongan kembali iman mualaf. Saya pergi Johor, kita pergi berdakwah. On the way balik dekat Tangkak tu, nampak durian. Saya ini kaki durian. Pantang nampak, pantang di Pelawa. Kena beritahu kat game masjid ni. Sedia durian kalau jumpa Padang. Saja nak cakap kau. Saja cakap kau saya pergi tahu daripada durian. Saja hari ini kita pergi balon. Okey. Sampai dekat warung durian kami berhenti. Satu bas tu? Dalam 6 biji kereta. Okey. Ramai jugalah. Ramai juga. Yang pentingnya yang Melayu ustaz saya saja. Ustazah. Hotline semua Cina, India. Ya saya. Okey. So campur-campur kita pun berkumpul je. Okey, kita ada berapa duit? Seorang kola ada RM50, ada 100, kumpul-kumpul adalah dalam 700-800. Cantik saya cakap, yang paling banyak makan saya lah. Kita pompi dekat sana. Okey, saya nak durian ni. So, dalam masa yang sama, yang jual tu Cina. Okey. Kami ni Cina. Ada yang datang kopiah, ada yang datang serban, ada yang berjubah. Kami cakap Cina. Okey. Yang India cakap India, yang Cina cakap Cina. Dia pelik. Dia panggil saya, "Tuan, Islam ah? Islam. Boleh cakap Melayu ah?" Apa saya tak boleh cakap Melayu? Wah Cina mah. Dulu wah Cina, sekarang pun wah Cina mah. Memang wah cakap Cina sama lu, wah cakap Cina sama lu lah. Dia terkejut. Okey. Maksudnya dia tak tahu bila dah masuk Islam, kita boleh cakap bahasa kita. Ya saya. Tak kira lah kita India ke, kita Cina, boleh cakap bahasa kita. Dan kita tak semestinya kena pakai baju Melayu, kena pakai samping, kena pakai songkok. Tak. Pakailah apa yang nak, janji tutup aurat yang betul. Betul ya? Tapi dia terperanjat. Dan dia tarik saya sebelah kita. Saya pertama kali tengok orang masuk Islam cakap Cina. Dan orang masuk Islam cakap India. Tapi boleh bersama. Dia kata, dia tengok ada Cina, India, Melayu sama bersama, dia kata. Itu dia pelik. Dan dia sangat seronok. Akhirnya saya dapat makan durian free. Masya Allah. Alhamdulillah. Itu tak mahu sebenarnya. Kita dah sembang buka 2-3 biji. Sampai dakwah tu. Sampai dakwah. Ayo ala kereta. Kan buka 3-4 biji. Alhamdulillah. Akhirnya sampai sekarang kami jadi kawan. Allahu Akbar. Sampai sekarang kami jadi kawan. Dan dia anggap saya sebagai
idola dia, walaupun dia belum dapat hidayah masuk Islam. Amin insya-Allah. Tapi dia dianggap saya sebagai idola dia. Setiap kali dia nampak saya dalam online ataupun saya post apa pun, dia akan komen, bro apa khabar? Siapkah? Saya masih ditangkap. Kalau free mail lah lagi. Saya cakap mail mesti beri free lah. Saya cakap bayar memang tak pi lah. So itu cara kami berdakwah. Ya Allah. Alhamdulillah. Tapi sebenarnya cara Rasulullah berdakwah lagi best, Ustaz. Sungguh. Allahu akbar. Senyum je, tunjuk akhlak je. Ya, betul. Orang masuk Islam, Ustaz. Yang masuk Islam bukan orang yang biasa-biasa, Yahudi. Senyum saja, tolong dia masuk Islam. Itulah dakwah yang kita mahu. Betul. Tapi orang lain pula ingat, bila kita berdakwah dengan dia, ingat kita nak bawa dia pergi mahkamah nak dakwah dia. Tak mau nak pergi mahkamah ni. Kan kena berdakwah, tak mau. Bukan. Kita berdakwah pun macam bro Syah kata, kita bukan nak paksa dia masuk Islam. Tak. Kita bukan nak dia revert. Nak convert pun kita tak mau. Sebab bukan kuasa kita. Betul. Cubalah ni kita nak cari persamaan. Betul. Kan? Tak kira lah hang kaya macam mana pun, hang miskin macam mana pun, cari persamaan. Apa kita boleh bantu? Apa yang kita boleh cari persamaan yang kita boleh duduk sembang. Kan? Dalam Malaysia ni Ustaz, sekiranya lah semua bangsa satu hati, kita kuat Ustaz. Sungguh. Sangat kuat. Tak ada siapa boleh hentam kita, tak boleh siapa boleh jatuhkan kita Ustaz. Ini Malaysia. Sampai orang luar pun jealous dengan kita, kagum dengan kita. Malaysia berbangsa-bangsa, beragama tapi boleh bersatu. Dahsyat. Pi mana pun tak dapat jari. Sungguh. Malaysia saja yang ada. Macam Ustaz kata, Ustaz belajar dekat mana? Mesir. Semua Arab. Kan, hang cakap 1, 2, 3 depa tak faham pun. Kan, hampa cakap apa? Hampa cakap Arab, aku cakap Malaysia. Kan, tapi Malaysia ni orang Melayu boleh cakap Cina. Orang Cina boleh cakap Melayu, orang India boleh cakap Melayu. Nampak? Dan pusing pimai-pimai tentu juga. Sebab tu kita kena united, satu hati. Kita kena berkumpul satu, cari persamaan, baru kita berkuat, baru kita boleh pi. Apa sekali kita buat pun mesti sukses. Sebab kita dah faham, kita dah tahu persamaan, kita dah tahu fahaman apa yang mereka mau. So kita bantulah. Contoh macam saya cakap tadi, banjir tadi lah kan, mereka duduk kat dalam tu, kita tak tahu apa perasaan mereka. Sungguh. Duduk dalam satu dewan, satu kemah yang kecil, satu keluarga, sebelah dengar apa kita duduk sembang. Kita ada goyang-goyang apa pun, orang sebelah tahu, jangan goyang lama sangat. Jangan goyang dahsyat sangat. So selesa tak? Kita tahu mereka tak selesa. Tapi kita duduk dalam aircon, katil 11 inci terbaik, dengan dia seribut dengan 4 inci terbaik. Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha, tarik lagi Ustaz. Allahu Akbar. Hak ni yang kita takut. Kan? As-solatu, depa pun tak tahulah apa dia tu kan. Lagi hang solat lagi dah tarik. Allahu Akbar. Ni kita tak mau. Sungguh. Tapi kita kena fikir depa punya fikiran dekat dalam tu macam mana. Bila dia punya banjir nak surut, bila depa boleh masuk rumah. Dan ni tengah banjir, kita dah risau dah. Lepas banjir macam mana Ustaz? Apa pula ujian mereka masa lepas banjir? Betul. Silap-silap rumah pun hilang Ustaz. Sungguh. Kan? Harta dah tak ada dah. Confirm hilang. Confirm habis. Allahu Akbar. Tapi saya doakan supaya saya dapat kumpul sumbangan lepas banjir ni. Sebab mereka lagi perlukan lepas banjir ni. InsyaAllah kita doakan. Saya sangat-sangat doakan saya dapat kumpul sumbangan ini, dan saya sendiri turun ke Pahang untuk sampaikan sumbangan ini. Amin InsyaAllah. Tapi sekarang kita tak boleh turun nak buat apa lah dengan PKP-nya, dengan banjirnya, kita pun tak tahu macam mana kita nak bantu. Tapi insyaAllah doakanlah saya untuk saya dapat turun untuk bantu. Itu niat saya Ustaz. Amin insyaAllah. Walaupun saya ini artis, tapi bagi saya keadaan macam ni, saya bukan artis Ustaz. Saya hamba Allah yang hina Ustaz, hamba Allah yang banyak dosa Ustaz. Allahu Akbar. Kita turun sama-sama bantu hamba Allah. Bukan kita nak pangkat apa tak ada Ustaz. Kalau kita datuk kah, kita artis kah, nampak ayat sikit, tarik seluar, tak payah piah. Anda rumah. Kan? Ini ayat Allah yang cipta. Allahu Akbar. Takkan hang boleh mati usi ayat tu, tak ada kot. Buah jalan. So kita bantu depa. Sungguh selesakan depa. Kalau nak basuh rumah apa depa pun kita pi. Apa masalah? Sungguh. Kan kita basuh balik mandilah. Apa masalah? Kita so tolonglah.
doakan saya semoga saya dapat kumpulkan dana ni untuk bantu. Dan juga saya rasa macam inilah Ustaz. Kita hidup dalam Malaysia ni yang paling best ni Ustaz. Berbangsa-bangsa, agama, berbudaya-budaya. Macam Chinese ni Ustaz, yang paling penting adalah makan malam. Oh, makan malam. Okey. Malam sebelum malam sebelum lah. Malam sebelum Malam raya. Malam raya. Malam raya lah. Okey. Dia kalau tahun ni hari Khamis, malam Jumaat. Malam Jumaat. Khamis malam Jumaat. Malam Jumaat. Okey. Dia yang penting macam ni, bukan lauk pauk yang mewah. Okey. Bukan ketam, udang, ikan besar semua tak ada. Yang penting apa Ustaz? Family. Kita dapat berkumpul semua orang, adik-beradik, Allah, semualah. Sebenarnya itu yang penting, bukan makanan yang penting. Cuma kita sebagai anak, macam dulu mendiang masih ada, tapi sekarang mendiang dah tak ada dah. Masa mendiang ada dengan mak saya, kami sebelum balik tu kami dah pakat adik-beradik dah. Hang nak beli apa? Okey, saya beli ketam. Pak suka makan ketam nipah. Okey. Saya berhenti mana-mana pun, hang mahal macam mana sekarang aku akan sapu satu bakui. Tu saya. Hang nak beli apa? Udang. Pi pasar. Beli udang nak. Cari lah. Okey. Dia suka nak beli apa? Ikan. Boleh ikan apa pun. Yang penting kita satu hati. Kita nak mak pak kita gembira. Sampai rumah bukan tunggu mak kita masak, tak. Kita masuk dapur. Kita mak cakap apa je. Patut jadi dragon. Masuk. Kita pun masuk sa. Itu yang kita nak. So bila makan, bila dah hidang, semua sekali duduk. Okey, Cina punya adab macam ni. Contoh saya yang nombor 5. Okey. Mak makan, pak makan, bang makan, pak makan, dik panggil semua nombor. Baru kita makan. Dia bukan bismillahirrahmanirrahim. Bukan kata orang Melayu. Ini budaya Cina. Macam tu no. Dia kena panggil nama seorang-seorang. Macam yang besar tak payah panggil, yang besar panggil mak dengan ayah lah. Dia mula dengan yang bongsu ke? Yang bongsu ataupun yang bawah daripada nombor 3. Macam saya dah nombor 5 orang. Saya dah 10 adik-beradik. Allahuakbar. So seorang-seorang kena panggil lah. Itu yang dia nak. Depa bukan nak duit kita pun. Itu yang depa nak. So lepas habis makan, semua pakat kemai basuh tu semua kena ayat pandai. Teh oka, kopi oka, duk tentulah duk simbang. Yalah. Tentulah duk fikir mak. Buka cerita lama. Buka lah. Kau mana jenis kaya kuat. Kau jenis cepat merajuk. Semua dia jalan ke dah semua. Dia ada yang pakat duk picit mak. Ada yang picit apa itu. So kita simbang macam tu lah. Itu yang rasa kita harmoni. Itu yang kami nak. Dan mereka tak pernah minta duit sepanjang hari raya. Sebab raya pertama nanti pagi tu mak pak akan duduk dekat kursi, adik-beradik akan susun seorang-seorang mai salam mak ba ambil ampau. Itu budaya mereka. Tapi jangan tanya ampau dalam tu berapa. Sebab kita yang bagi. Sebelum mak masuk duit dalam ampau tu, malam tu juga kami okey mak, ini daripada saya 500. Adik mai 300, atuk mai 1000. Pulang pada mak apa nak bungkus berapa? Kita dapat satu pun cukup lah. Alhamdulillah. Tapi budaya saya pula, kita kongsi. Mak bagi satu, kita bagi satu. Mak bagi nibih, kita bagi tebal lah. So kita bagi mak apa, kita gembirakan mak apa. So malam tu kita sembang lah sampai pagi. Besok pagi tu bangun, kita mandi, baju baru, seluar baru, spender baru, stocking baru, kasut baru, semua baru. Semua baru. Itu budaya Cina. So bila kita masuk budaya Melayu pula, hari raya pula kita rasa lain pula Ustaz. Yang bestnya tak ada raya. Kita pergi sembahyang raya. Berjemaah. Betul. Macam semua solat raya, kita kutubah dulu. Baru solat, betul tak? Solat dulu baru kutubah. Dia lain dengan Jumaat. Tu yang kita best. Bila balik kita salam mak kita, mak mentua kita, salam sembang-sembang, kita pun ulok sikit. Itu budaya yang lebih kurang sama. Betul. Cuma beza. Bezanya ampau dengan hijau pau.
Warna ampau tu. Warna ampau. Hijau ampau, ampau. Hak tu lain. Dalam isi nak berapa itu tak tahu. Itu terpulang pada masing-masing. So itu yang beza, itu yang best. Sebenarnya Melayu dengan tak jauh beza you know, dia saling menghormati, cakap pun ada berkiat, cakap pun berlapis. Kita hormat orang tua. Dulu saya nak gembirakan mak bapak saya, kami adik-beradik pakat macam mana tahu? Kami main mahjong. Pakat adik-beradik kalah. Mak bapak menang. Walaupun kita tahu kita boleh menang. Tak, kami tutup daun. Mak bapak menang. Berapa RM10 kita bagi. Atau menang berapa ringgit, RM30 kita bagi. Lalu kumpul-kumpul duit semua pergi ke sana. Pakat pergi sana. Tapi itulah yang kita nak hormat orang tua, kita nak gembirakan orang tua. Inilah budaya yang kita harus terap dalam diri kita, walau mana sekalipun kita pergi. Tak kira kita Cina atau Melayu, budaya sama saja. Betul. You know, sebab tu saya gembira, kami campur. Isteri orang Melayu, saya orang Cina. Kan lagi 13 tahun pun saya tetap Cina, Ustaz. Itu magic dia, Ustaz. Takkan berubah. Tapi alhamdulillah selepas 10 tahun saya menunggu, Allah bagi saya satu cahaya mata. Alhamdulillah. Seorang putera yang bernama Adam Fatihli. Masya-Allah. Dah 2 tahun lebih dah. Masya-Allah. Nak masuk 3 tahun dah. Alhamdulillah. Insya-Allah. You know, itulah anugerah dan hadiah yang paling mulia sekali yang Allah bagi, yang kita tak boleh nak fikir apa lagi lah, Ustaz. Hak tu yang buat kita seronok, hak tu yang buat kita gembira, walau pergi mana pun habis kerja mesti pucut balik rumah nak tengok isteri, nak tengok anak. Itulah masa yang kita boleh berkumpul. Dan dalam PKP ni juga jangan lupa kita selalu pakai pelitup muka, selalu basuh tangan dengan sabun ataupun sanitizer, jaga jarak. Macam saya jaga jarak. Jauh ni. So itu yang penting, Ustaz. Dan dalam PKP janganlah stres. Betul. Sebab ini jangan Allah uji. Ubat ni daripada Allah, Ustaz. Betul. Ubat sembuh daripada siapa, Ustaz? Daripada Allah juga. So kenapa kita tak minta dengan dia, Ustaz? Kenapa kita nak kena mengadu, kita kena komplain dekat orang lain? Kita nak salahkan orang lain ni. Jari duk tunjuk-tunjuk ni. Berapa balik kat kita ni? 4 balik kat kita ni. Kan? Kenapa? Ubat Allah bagi. Ubat semua pun Allah yang bagi. Mintalah dengan Allah. Ya Rabb. Kan? Bila Allah dengar kita punya doa, bila Allah turun tengok kita, dengar kita berdoa, waktu apa, Ustaz? Yang paling best. Tahajud. Sungguh. Orang itu ni paling best. Tarik kita duk, ya Allah, menangislah macam mana sekalipun. Sebab air mata tu yang buat bukti di akhirat nanti, yang boleh tepis sedikit kita punya api neraka. Betul ya, Ustaz? Kalau salah betul kan? Bayangkan kenapa kita nak menangis kerana orang. Menangis kerana Allah ada bukti. Allah sayang kita. You know, sampai Allah kata apa, air mata yang jatuh kerana aku ni takkan disentuh oleh api neraka. Ya Allah. Mahal. Sangat mahal. So kenapa kita tak nak buat walaupun 2 rakaat? Allahu Akbar. Senang kot. 2 rakaat je. Sungguh. Dia tak lama. Tak sampai 3 minit pun. Rakaat dia jadi macam 2 harakat tu panjang. Masya-Allah, tabarakallah. So bagi saya macam inilah, marilah kita pakat-pakat sebagai seorang Islam, macam bro Syah kata tadi, jadilah orang yang paling bertakwa. Sebab Allah hanya terima orang yang bertakwa. You know, Allah dah janji dengan setan, dengan iblis, kau sesatlah dengan siapa sekalipun melainkan orang yang bertakwa. Betul ya? Betul. Orang yang bertakwa. Setan tak boleh sentuh. Tak boleh. Bayangkan, kenapa kita tak mau jadi depa? Janganlah tinggalkan semua kalau kita tak boleh buat semua. Betul. Sikit ikut tak apalah. No? Bangunlah tahajud, nangislah dengan Allah, doa dengan Allah, mintalah apa sangat dengan Allah. Sebab apa, Ustaz? Terbukti 2016 saya sebagai Presiden Kembara Iman Malaysia, saudara baru, saya ada orang janji dengan saya nak bagi 500,000 untuk sponsor saya pergi umrah dengan jemaah. Saya dah kumpul jemaah, dah bagi kursus 2 hari, hotel semua dah sewa semua. In the end of the day, lagi 2 minggu kita nak flight, tak ada duit. Allahu Akbar. Orang yang janji nak bagi saya dana tu dah lari lah. Kita telefon, nombor yang anda direct, orang itu sudah lari. Allahu Akbar, betul-betul diuji. Bayangkan, Ustaz, saya lagi 10 hari nak pergi umrah ni. Allahu Akbar. Agensi biasalah dia akan minta kita lah nak beli hotel, nak beli flat hotel ni semua, nak visa tu semua. Tak ada duit, Ustaz. Mana nak cari 500,000? 58 orang kot.
Apa saya buat? Bidadari saya cakap yang Allah ada yang itulah saya pegang. Okey, Allah ada, saya bangun tahajud 10 hari berturut-turut. Akhirnya Ustaz, Allah nak buktikan doa saya. Ada orang telefon, saya nak bagi sumbangan. Saya tak beranilah nak tanya berapa. Terima kasih dah bagi sumbangan, nanti bagilah resit untuk jadi bukti. Sekali buka 30,000. Sekali panggil bendahari saya buka akaun tu, dia dah masuk 180,000, dah masuk 80,000. Kumpul-kumpul ngamam 480,000 Ustaz. Allahu Akbar. Ngam-ngam. Kita pun keluarkan RM20 jadi RM500,000. Jalan. Lagi 3 hari nak pergi umrah. Bayangkan Ustaz. Jalan. Kuasa Allah, nampak? Allahu Akbar. Itu terbukti. Allah kata kun fayakun, jadilah. Kenapa kena putus asa dengan Allah? Kenapa tak nak percaya dengan Allah? Kenapa kita nak menunding jari kat orang? Patah balik kat kita juga. Jahanam lah. Allah. Baik, doa dengan Allah. Allahu'alam Ustaz. Terima kasih banyak Madam. Tuan-tuan, daripada cerita keluarga sampai cerita peranan yang dibuat sampai jemaah berjaya dijadikan sebagai Duyufur Rahman. Tuan-tuan perempuan, apa yang Abang Adam sebut tadi, saya cukup tertarik apabila Abang Adam cerita tentang keadaan sambut hari raya ataupun kita katakan selamat sambutan tahun baru Cina dengan konsep budaya orang Cina sendiri. Tuan-tuan, kita sendiri pun tak picit kaki mak. Saya rasa macam nak menangis tadi. Sebab peluang tu tak ada. Bila Abang Adam cerita tadi, itu saat yang paling manis ketika mak ayah kita masih ada. Tuan-tuan, perempuan, hari ni mak ayah kita di kampung. Jangan buat alasan, Abang Adam cakap ni nak kena balik ni, nak kena minta kat polisian. Tak boleh dah waktu ni, mata parah. Duduk je kat rumah, doa saja, dan boleh buat WhatsApp call dan sebagainya, insya-Allah. Penting Abang Adam sebut tadi, selagi kita hidup ni, berbaktilah kepada mereka yang banyak berjasa kepada kita. Dan tengok bagaimana budaya itu sendiri mengajar kita untuk kita mengutamakan orang tua. Terima kasih bang, jazakallah khairah. Kemudian pula bagaimana kita nak mengatur urusan kita dengan baik, sebab orang yang di sekeliling adalah tulang belakang dalam kejayaan kita hari ini. Sebab tu saya teringat dalam satu patah seorang waliullah, seorang Sri Kandi Islam namanya Zainab Al-Ghazali. Disebut dalam kitab dia Ayyamun min Hayati, disebut apa? Wahdatuna quwwatuna wa hiya aqwa minas sawarikh wal qanabil. Kesatuan kita ini kan adalah suatu kekuatan yang paling hebat. Dia lebih hebat daripada bom-bom atom dan nuklear yang sedia ada. Sebab tu kita tengok macam mana rumah tangga bahagia, sebab mereka bersatu, sebab mereka berpadu. Datanglah apapun ujian, tetap saling menghormati, saling menjaga antara satu sama lain. Bro Syah, kita dah sampai pusingan yang kedua dan saya yakin masa kita pun dah sampai ke penghujung sebagai penghulungan terus ni. Tapi kita nak tengok dulu, mungkin bila sebut tentang suasana kita lah hari ni, bukan kita nak tuding jari pada mana-mana sekalipun, tetapi pada diri kita sendiri. Hari ni asyik-asyik salah, kita akan terus viralkan dalam media sosial. Betul, kita puji. Salah, kita keji. Akhirnya yang rugi diri sendiri. Patah-patah balik, orang kecam, habis terus. Bisnes lingkup. Tuan-tuan perempuan, assalamualaikum. Mungkin Bro Syah ada satu petua ataupun kita kata nak kongsi dengan kita semua. Dari sudut perbalahan itu biasa, perselisihan itu pun biasa, kita adik-beradik pun biasa, bergaduh biasa. Kalau tak bergaduh tu nama malaikat. Bergaduh ini itulah manusia. Tapi bagaimana kita nak berdepan dengan perselisihan untuk kita nak wujudkan persefahaman. Sebab tadi bila Pro Syah sebut awal tadi, kita ada kesatuan, tapi macam mana kita nak membetulkan balik kesilapan itu dan mendatangkan keputusan untuk dapat satu nilai kebersamaan tu. Silakan. Okey, soalan yang sangat bagus ni. Masya-Allah. Tapi mencabar. Okey, insya-Allah. Saya setuju dengan apa yang Ustaz Nabil kata tadi. Bahawa berlaku perselisihan ataupun perbezaan pendapat ni perkara biasa. Kalau kita lihat daripada sejarah pun, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup lagi, sahabat dengan sahabat pun berbeza pendapat dalam beberapa perkara. Betul. Dan setelah Nabi wafat, sahabat dengan sahabat masih ada perbezaan pendapat dalam perkara-perkara tertentu. Dan kemudian kalau kita lihat ulama-ulama muktabar pun berbeza pendapat dalam hal-hal yang tertentu. Kadang-kadang ulama boleh berbeza pendapat dengan diri sendiri pun. Kita ambil contoh mazhab Syafi'i, kita ada kaul baru dengan kaul lama. Dan benda ni tak pelik. Contohnya bagi kita, mungkin ada pahaman kita 5 tahun yang lepas, kita faham begitu, tepat sekali bagi kita, itulah yang betul. Tetapi hari ini mungkin kita sudah berbeza pendapat dengan apa yang kita pegang dulu. Sebab ini dengan maklumat-maklumat yang kita dapat. So berbeza pendapat bukan masalah. Yang penting ialah bagaimana kita nak mengurus perbezaan pendapat itu.
Itu yang penting. Okey, dan kita ambil contoh ya. Kita ambil contoh dalam Al-Quran sendiri, dalam surah Al-Imran surah nombor 3 ayat nombor 103. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, peganglah tali Allah dengan kuat dan janganlah kamu berpecah belah. Maka kita diperintahkan untuk bersatu. Tapi kalau kita berbeza pendapat, macam mana? Penyelesaiannya juga dalam Al-Quran. Dalam surah An-Nisa surah nombor 4 ayat nombor 59, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu ati Allah wa rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan juga pemimpin kalangan kamu. Sekiranya kamu berselisih, berbeza pendapat tentang sesuatu perkara, maka kembalikan urusan itu kepada Allah dan Rasul. Betul. Iaitu kembalikan kepada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan walaupun kita dah kembali pada Al-Quran dan sunnah, dah kembali, masih lagi berbeza pendapat, maka kita bersetuju untuk tidak bersetuju. Tetapi jangan gaduh. Ya, saya. Jangan gaduh. Walaupun kita rasa kita betul, kita yakin kita betul, tetapi ada kemungkinan kita silap dan dia yang betul. Betul. Kita bukan maha mengetahui. Yang maha mengetahui tidak lain tidak bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita manusia kerdil. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita ambil Al-Quran. Saya ambil Al-Quran lah, sebab Al-Quran ni adalah panduan lengkap bagi manusia, bimbingan bagi kita. Kita ambil contoh macam Ustaz Nabil sebut tadi, hari ini banyak cerita-cerita disebar-sebarkan. Ya, saya. Kadang-kadang kita pun tak tahu asal usulnya betul ke tak betul. Penyelesaian ada dalam Quran, dalam surah Hujurat surah 49 ayat nombor 6. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, wahai orang yang beriman, apabila seseorang fasik membuat berita kepada kamu, maka siasatlah berita itu terlebih dahulu. Nescaya kamu mungkin menganiayai orang lain dan kemudian kamu menyesal. Allah. So apa-apa berita sampai kepada kita, tolong jangan forward. Siasat dulu, siasat. Kalau kita yakin, kita pasti berita tu adalah benar, sahih, baru kita forward. Itu pun dengan syarat cerita yang kita nak forward ni membawa kepada kebaikan. Kalau cerita tu memang cerita betul tetapi tak ada bawa faedah, mungkin bawa pada perbalahan, itu pun kita halang diri kita daripada nak forward. Pada saya bukan sekadar nak forward cerita, even nak like pun saya berhati-hati dengan siapa saya nak like, apa implikasi yang ada dan sebagainya. Kita berhati-hati. Yang keduanya, kita lihat perbalahan sering kali berlaku. Penyelesaian dalam Al-Quran sekali lagi, surah Hujurat surah 49 ayat nombor 9. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, apabila ada dua puak orang-orang beriman bergaduh, maka damaikan antara mereka. So apa yang kita kena buat bila ada orang bergaduh, bukannya tuang petrol. Harga petrol pun dah semakin naik. Hari ni naik 3 sen lagi. Naik lagi. Naik lagi, okey. So bukan tuang petrol. Kita sebagai seorang Muslim perlu mendamaikan orang, bukannya jadi batu api. Okey. Seterusnya dalam surah Hujurat surah 49 ayat nombor 11. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, cara ringkasnya, jangan ada satu kumpulan wanita memanggil kumpulan wanita lain dengan nama-nama yang buruk. Okey, boleh jadi yang dipanggil buruk itu lebih baik. Betul. Dan jangan ada satu kumpulan lelaki memanggil kumpulan lelaki lain dengan nama-nama yang buruk. Betul. So janganlah kita sebagai orang yang beriman memanggil orang lain dengan gelaran-gelaran yang buruk. Allahu Akbar. Dan apa yang kita sebut, dia bukan tu hanya untuk orang Islam saja tahu. Kalau kita lihat benda ni boleh diguna pakai, boleh diamalkan oleh bangsa mana-mana pun, agama mana pun, sebab ini adalah ajaran universal. Betul. Okey, kita sambung sikit lagi. Okey, dalam surah Hujurat surah 49 ayat nombor 12. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, jauhi daripada prasangka. Sebab sebahagian daripada prasangka ni boleh jadi dosa. Dan jangan kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan jangan kamu mengumpat. Mengumpat ni artinya memang dia buat benda tu salah, dan kita pergi cerita pada orang lain, itu mengumpat. Adakah kamu mahu makan daging mayat saudara kamu? Itu peringatan, amaran yang diberikan oleh Allah SWT. So kita sebagai orang Islam, yang pertama, jauhi daripada prasangka. Yang kedua, jangan kita sengaja nak cari kesalahan orang lain. Yang ketiganya, jangan mengumpat. Dan orang Islam kita tahu, kita tak boleh nak mengumpat. Sekarang saya nak tanya soalan kepada kita masing-masing. Okey, hari ini okeylah, sepanjang tahun lepas, siapa tak pernah mengumpat langsung? Ataupun sekarang dah masuk Februari kan. Okey, sepanjang bulan Januari, 1 bulan, siapa tak pernah mengumpat langsung? Ataupun dalam beberapa hari? Saya selalu mengumpat. Dia kena dengan aku. Mengaku. Dia kena dengan aku.
Okey, ataupun sepanjang bulan Februari Ya, beberapa ya. hari, ataupun sepanjang hari ini. Allahu Kita tak Akbar. sempat. Walaupun Tak ada kita masa tahu, mengumpat. walaupun kita tahu kita orang Islam tak boleh nak mengumpat. Tapi berapa ramai yang boleh mengaku dia tak mengumpat. Rab, ya Termasuk saya, Brother Adam. Saya pun tak berani mengaku saya tak ada mengumpat. Allahu Akbar. Tapi inilah satu peringatan yang kita kena berikan pada diri kita. betul. Dan saya bagi, sebenarnya ada banyak lagi tips. Saya bagi satu lagi yang terakhir. Ya. Okey. Dalam surah Maidah surah nombor 5 ayat nombor 8. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, tegakkan kebenaran dan berlaku adil. Jangan biarkan perasaan benci kamu pada seseorang menyebabkan kamu tidak berlaku adil. Berlaku adil itu lebih hampir kepada takwa. Kita kena berlaku adil kepada semua, Ya, saya. termasuk kepada orang yang kita tak suka. Walaupun kita Muslim, kita kena berlaku adil juga kepada yang non-Muslim. Betul. Jangan kita tidak berlaku adil. Jadi pada saya, kalau seluruh rakyat Malaysia tanpa mengira bangsa apa pun, kaum apa pun, agama apa pun, kalau kita ikutlah apa yang dia ajar tadi, yang pertama dapat berita kita siasat, yang keduanya kalau ada orang yang bergaduh kita damaikan antara mereka, yang ketiganya jangan panggil orang dengan gelaran-gelaran yang tidak bagus, yang keempatnya adalah jangan prasangka, jangan mencari kesalahan, jangan mengumpat, dan yang kelimanya adalah berlaku adil. Kalau kita sama-sama amalkan benda ni, saya nak bertanya, apa akan berlaku kepada kesatuan kita di Malaysia? Betul. Dan akhir-akhir ini terus terang saya bagi tahu, kalau kita lihat hubungan antara agama, hubungan antara kaum, kadang-kadang dia jadi tension, jadi stres. Yang saya nak cakap ialah, jangan main dengan api. Api ni kalau kecil-kecil mungkin boleh kawal, tapi kalau besar dia bakar kita sekali. So please don't play with fire. Keharmonian yang kita kecapi di Malaysia ni adalah sesuatu yang kita perlu hargai benda tu. Dan kita tak boleh bersikap alpa. Ya, saya. Kalau kita nak kedamaian, nak keharmonian, kita masing-masing kena mainkan peranan. Masing-masing. Macam Adam Khoury kata tadi, sebagai seorang Muslim, okey, disebut dalam hadis Nabi daripada Sahih Bukhari jilid nombor 4 bab 56 hadis nombor 667. Kalau Nabi SAW balighu anni walau ayat, sampaikanlah walaupun satu ayat. Jangan tunggu kita jadi pakar baru kita nak berdakwah. Saya sendiri, saya cakap terus terang, saya bukan ustaz. Ustaz pun bukan. Saya orang Islam biasa. Saya orang Islam biasa sedang berjuang menjadi seorang mukmin. Itu je. Tapi kita lakukan apa yang kita mampu. Mampu senyum, kita senyum. Allahu Akbar. Mampu kita tolong, kita tolong. Betul. Kita tak ada duit pun tak apa. Tapi kalau kita boleh panjangkan kepada orang lain, Ya Rab. kita buat. Kita bantu. Apa misi yang Adam Khoury ada, kita bantu dia. Semua. Dan siapa bantu siapa doesn't matter. Kita jangan mengejar nama. Betul. Okey, siapa tolong siapa, it doesn't matter. Siapa dapat nama, it doesn't matter. Yang penting ialah ikhlas. Betul. Sebab syaitan dia tak boleh nak sesatkan siapa-siapa kecuali orang yang ikhlas tadi. So yang kita nak jaga adalah keikhlasan. Maka tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menyaksikan sekarang, doakanlah kami supaya kami berlaku ikhlas. Amin. Terus terang saya bagi tahu, saya sendiri nak jadi ikhlas pun bukan senang, sedang berjuang. Kadang-kadang saya pun persoalkan diri saya, adakah saya ikhlas? Betul ke saya ikhlas? Sebab nak jadi ikhlas ni it's not easy. I'm struggling. Ya, betul. I'm struggling. Tetapi masing-masinglah kita buat yang terbaik, saling tegur menegur antara satu sama lain. Tak kiralah di mana pun anda kalau nampak saya buat kesilapan atau kesalahan, tegur. If you love me, please correct me if I do mistake. Okey? Jangan abaikan kami. Jangan jaga hati kami. Tegur kami. Sebab orang yang kita sayang, kita akan tegur dia. Begitu juga dengan anak-anak kita. Kita tegur anak sebab kita sayang dia. Jadi marilah kita sama-sama jadikan negara kita, negara Malaysia ini satu negara yang makmur. Bukan saja di peringkat dunia, okey, tetapi di peringkat galaksi. Subhanallah. InsyaAllah. Inilah yang kita doakan. Sebenarnya ada banyak lagi perkongsian, okey, tapi kita tengok macam mana keadaan dia. Saya serahkan balik kepada moderator kita, Ustaz Nabil. Kalau kita nak bicara tentang indahnya Islam, sudah pasti tak akan habis 1 jam ni. Dia akan bersambung-sambung. Sebab cantiknya Islam tu dengan pelbagai persepsi. Kita cerita dari sudut kehidupan kita sendiri pun dah cukup banyak, apatah lagi dengan apa yang ada di hadapan mata kita. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, hari ini jangan tengok orang lain, tengok diri kita sendiri. Siapa pun kita hamba Allah. Siapa pun kita, tinggi mana pun kedudukan kita, kita tetap hamba Allah. Bila hamba, berarti kita ni adalah orang suruhan, patut tunduk, patuh, ikut apa yang Allah suruh buat.
Itu yang patutnya kita nak betulkan diri kita. Maka bila Bro Syah sebut tadi, dalam keadaan kita nak berdepan dengan situasi yang sekarang ni, pandemik COVID-19 kan, Bro Adam, Bro Syah, saya tengok alhamdulillah lah masyarakat kita dah boleh orang kata apa, mengawal emosi. Walaupun pada awal dulu disebut tentang perangkaan orang yang satu cerai, yang kedua stres, hilang kerja. Ni antara punca-punca yang membuatkan kita katakan takut bimbang putus asa dengan Tuhan, kan, akhirnya bunuh diri, berantakan ahli keluarga dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, kita pegang konsep bila sebut tentang kita beriman dengan Allah ni. Allah sebut dekat kita apa? Dalam surah Al-Baqarah Allah sebut walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin. Allah bagi sikit saja ujian itu, dari sudut kelaparan, ketakutan kepada musuh, hilang wang ringgit, harta anak pinak dan sebagainya, ataupun kita kata sumber yang kita sebelum ni kita dapat, sekarang ni dah tak ada. Ingat Allah sebut apa? Wa basyiris sabirin. Beruntunglah bagi orang yang sabar. Kita nak dapat yang tadi, mukhlisin, muttaqin tadi, orang yang takwa, orang yang ikhlas tu, sabar. Keyword kita adalah sabar. Sabar tu bukan berarti tak apalah, biar apilah doa Allah je lah, rezeki Allah turun lah. Bukan sabar tu ialah kita berserah kepada Allah. Dalam masa yang sama kita kena usaha sesuatu yang lain daripada yang biasa. Dan sebelum ni mungkin kita keluar start kereta, start motor, pergi kerja. Sekarang ni kena buat online, kena ubah. Tuan-tuan, kami para asatizah pun dulu kena main masjid, orang tunggu, kita tak ada masalah. Sekarang ni kita duduk depan tu handset, tekan dulu. Orang duk tengok apa ustaz, duk betul-betul baju ni. Nonton tak ada. Kita kalau duduk kat masjid nampak orang. Ni orang nampak kita. Ini satu perubahan. Begitu juga dalam hidup kita, kita kena ada satu perubahan untuk kita jadi lebih baik. Apapun, pada malam ni kita bawa satu tajuk yang cukup indah kita bicarakan tentang hati gajah sama di lapah bererti. Sama-sama kita kena tolong bantu-membantu, tolong menolong. Jangan nampak satu keuntungan ataupun keuntungan itu pada peribadi. Betul. Tetapi masing-masing ada sumbangan. Betul. Walaupun nama kita tidak didendangkan, saya yakin sebagai contohnya Ustaz Abid Liu, dia menyampaikan dakwah, dia menyampaikan bantuan. Berapa ramai orang menjadi penyumbang kepada kejayaan dia. Tapi tak ada nama. Saya yakin tuan-tuan dan puan, kita pun nak sama. Macam malam ni, walaupun nama tuan-tuan tidak tersenarai dalam kata apa, dalam Facebook, mungkin tak ada nama dan sebagainya, tak apa tuan-tuan. Yang penting nak dilihat bahawa tuan-tuan adalah orang yang mendengar, menonton, menghayati, mencatat dan lepas ni mengamalkan. Dan ada yang share, kongsi. Mudah-mudahan itu di antara saham ataupun jariah kita yang termahal ketika kita hidup untuk kita bawa kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya cukuplah untuk kita pada malam ini, hampir sejam lebih ni. Kalau nak panjang lagi yang 4 kali tengah malam. Takut bukan apa, SOP dia tak boleh lama. Betul lah. Lepas tu sekejap dia Skype kita tak boleh balik. Allah. Bini tunggu abang pergi mana pula ni. Oi, dia takut dia apa, bikak pi rumah menurut dua. Tu yang bahaya, tu bahaya. Kan, dia kawan apa sebab takut kita duk pi ceramah ni dia confirm sampai pukul 11 10:30 Awak pukul 2 pagi tak balik ni. Aduh. Jadi kita kena berhenti tuan-tuan. Ya, yang penting forum untuk sambutan Hari Wilayah ini masih ada pada malam esoknya. Tuan-tuan kena tonton di Facebook rasmi Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan. Walaupun bukan kami dah yang akan mengisi, tapi masih ada panel lain dan tetamu yang istimewa. Betul. Untuk mengisi. Ni pun bukan tuan-tuan. Ni hebat tuan-tuan ni, masya-Allah. Saya tengok respon, masya-Allah. Malam ni cukup banyak. Saya nak baca tak sempat. 20 juta. Amin. Lagi kita tengok. Masya-Allah. Tapi masih lagi tak sempat ambil soalan kan? Tak sempat. Tapi semuanya memberikan respon yang baiklah. Ada yang kata pernah melalui seperti yang macam Abang Dan sebut. Lepas tu mereka mengambil iktibar macam yang Bro Syah sebut tadi. Itulah dalam rutin hidup kita. Apapun, balik kepada Quran, balik kepada sunnah. Itulah ubat untuk menyatukan hati-hati manusia. Saya nak sebut kita lah. Kalau tengok rumah, nak dibina rumah yang utuh, kayu-kayu kan mesti dipahat dengan paku. Betul. Kalau rumah simen, rumah batu, dengan batu bata dan disimenkan. Tapi kalau dengan hati manusia, kena dipahatkan dengan iman. Itulah punca untuk kita bersatu, tak lain tak bukan berbalik pada Allah dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya ucap terima kasih kepada Adam Korili Abdullah. Terima kasih Ustaz. Ya, dan juga Bro Syakir Kepula Govinji yang sudi bersama dengan kita pada malam ini untuk forum istimewa sempena dengan sambutan Hari Wilayah Persekutuan yang kita bawakan dengan tajuk Hati Gajah Sama di Lapah di Facebook Live Jawi pada malam ini. InsyaAllah ada rezeki kita akan jumpa lagi di lain bicara, di lain ketika. Saya selaku moderator mohon maaf andai ada tutur bicara saya yang kurang sedap didengar dan mungkin juga ada terganggu emosi. Minta maaf banyak-banyak.
tidak ada niat yang lain melainkan hanya untuk menyampaikan. Jika tersalah mungkin tak sesuai, saya minta maaf. Betul. Dan kalau ada mungkin maklumat kita tadi kurang tepat, kita minta untuk dibetulkan. Jangan diviralkan. Takut nanti orang cari isu pula dengan Jawi dan sebagainya. Kita manusia biasa. Salah silap itu biasa. Betul. Yang penting kita menerima kesilapan itu, kita betulkan sebelum kita balik bertemu dengan Yang Esa. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di lain masa, di lain ketika. Yang penting kita doakan mudah-mudahan satunya, Allah beri kepada kita kekuatan. Allah beri kepada kita kesihatan. Allah beri kepada kita jalan keluar daripada kesulitan. Allah beri kepada kita rezeki yang luas, seluas-luas daratan dan lautan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kepada kami kekuatan dalam perhubungan rumah tangga. Berilah kami kekuatan dalam perikatan persahabatan. Ya Allah, ya Tuhan kami, eratkan hati-hati kami kerana mencintai-Mu ya Allah. Dan ya Allah, ya Tuhan kami, andai kami mati, jadikanlah malam ini sebagai malam amal jariah kami untuk membuktikan kami ini hamba Tuhan yang sudah pastinya kami mengharapkan syurga idaman. Yang terakhir, mudah-mudahan matikan kami dalam Islam. Dan ya Allah, tempatkanlah kami semua di dalam syurga yang menjadi harapan. Amin ya rabbal alamin. Sekian sahaja daripada kami semua. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di lain masa, di lain ketika. Siru ala barakatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Masya-Allah. Jazakumullah khairan, barakallahu fiik. اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات يا ربنا اعترفنا بأننا